InsyaAllah. Baik. Dan selepas ini juga, sekarang ini, iaitu kita akan membincangkan satu lagi tajuk yang cukup menarik, iaitu Rasulullah SAW, Obor Alam. Bersama dengan kita, saya tak kenal, Yang Mulia Datuk Ustaz Azmawi Tuan Umar, selaku penasihat agama dan modal insan Yayasan Prihatin Nasional. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Raja Sofi. Terima kasih Datuk bersama dengan kami pada pagi ini membawakan tentang obor alam ini. Sudah pasti obor itu membawa satu pengertian harfiahnya adalah untuk kita menerangi ataupun memberikan cahaya ataupun hadir dalam kegelapan. Apabila dilahirkan ataupun apabila diputerakan baginda Rasulullah SAW, maka sudah pastinya kita melihat satu cahaya baru yang dilahirkan dalam mungkin pada suatu zaman selepas intermission tersebut. Jadi bagaimana yang berbagi Datuk memulakan perkongsian pada hari ini dengan melihat bermula sejak kelahiran baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Ustaz Ismail dan Raja Sofi dan juga para penonton. Sebenarnya kalau kita melihat kepada konteks topik yang kita bawa hari ini, kenapa kita celebrate dengan keputeraan Nabi SAW? Sebab baginda merupakan satu misbah ataupun obor kepada alam ini, yang mana kalau kita lihat daripada kegelapan jahiliyah. Jahiliyah itu bukan dari segi knowledge, ignorance of knowledge, tapi sebenarnya mereka sukar untuk menerima hak itu daripada batil yang mereka amalkan sebelum ini. Sebab itu pernah dalam satu kisah bagaimana Musailamatul Kadzab pernah berkata kepada Rasulullah. Rasulullah kan Bani Quraisy. Dia kata, nahnu na'rifu anna Musailamatul Kadzab walakinna kidhbu Bani Asad afdalu min sidqi Quraisyin. Dia menghina Rasulullah SAW. Dia kata, wahai Muhammad, dia kata, aku tahu aku adalah Musailamah penipu. Musailamatul Kadzab. Tapi penipu-penipu Bani Asad pun lebih baik daripadanya kebenaran Bani Quraisy. Jadi sebenarnya mereka bukan tak tahu. Kan Abu Jahal tu bapa yang jahil, bukan jahil dari segi konteks ilmu, mereka tahu semua. Contoh dari segi ilmu-ilmu pada masa itu yang mereka boleh guna pakai, tetapi kejahilan untuk menerima nur. Kan? Sebab itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran, wa ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi satu rahmat kepada alam ini. Rahmat itu merupakan satu, kalau nabi, para anbiya lain, para nabi lain diturunkan kepada satu umat-umat tertentu saja, dan jangkauan dakwah mereka hanya bersifat mikro. Dan Nabi Muhammad SAW dakwahnya bersifat makro, begitu besar. Dan kenapa? Dan ternyata di awal penciptaannya pun Nabi Adam sendiri, Nabi Adam AS, Abul Bashar, bapa segala manusia pun telah mengetahui Nur Muhammad itu ada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi Muhammad SAW sebagai kekasihnya, itu terserah kepada dia, pada siapa yang dia nak pilih. Jadi kalau kita lihat antara transition waktu yang ada, kita lihat apa yang kita terima pada hari ini, kita menjadi umat Muhammad, kita menyatakan kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Tapi adakah kita ini benar-benar umat Nabi Muhammad? Selawat aja pun kurang, kan? Selawat dalam semayang itu kalau semayang, kalau tak semayang, kan? Jadi sebab itu antara umat ada acara akhir zaman yang kita boleh buat, instead of performing 5 time daily prayers ataupun solat 5 waktu. Jadi selawat ini adalah sebenarnya boleh menyelamatkan kita dalam banyak keadaan. Sebab itu teman-teman saya katakan, kenapa kita ni perlu terkis ataupun emphasize on kita perbanyakkan salat. Sebab amalan kita hari ini, contoh orang solat dengan bulan puasa PKP tu kan, sembahyang tarawih dengan anak bini pun masuk TikTok segala macam. Saya pun ada juga, tapi tak adalah buat benda-benda tu kan. Kita buat apa, tapi kalau kita mengaji Quran dengan niat nak tunjuk, itu tak apa. Kita nak tunggu orang. Jadi sembahyang pun masuk TikTok, aduh gawat. Jadi kalau kita fikir, itu kan ibadah kita. Kalau ibadah kita bimbang ada kontaminasi riak dan ujub. Sebab itu dalam Islam kan ada 3 benda. Thalathatun muhlikat. 3 perkara yang menghancurkan. Pertama, syuhun muta', kedekut yang ditaati. Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Dan i'jabul mar'i bi nafsih. Dan orang tu bangga dengan diri dia. Oh, aku sembahyang banyak, apa semua tu gini. Jadi ini Nabi ajar kepada kita. Kalau kita buat salat, kita buat ibadah apa pun,
contaminated kita ataupun tercemarnya ibadah-ibadah kita, jadi apa lagi yang kita nak bawa bekal kita ke akhirat nanti. Jadi hanya satu peluang, satu benda yang barang wajib walaupun kita dalam keadaan hadas, dalam keadaan kita naudzubillah tidak pakaian tidak sempurna sekalipun, selawat itu Allah Subhanahu Wa Taala terima. Sebab ada ganjarannya sendiri. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wa ashra. Kalau hari ini kontaminasi minda umat Islam hari ini tercemar dengan gangguan-gangguan mengatakan Maulid Rasul ini tidak perlu di-celebrate dan segala macam. Kalau macam gitu, birthday anak cucu dia, diri sendiri-sendiri sibuk pula dia peringatkan orang. Kan? Sedangkan orang yang membawa obor alam ini, kita pun yang almarhum yang Camat Mulia Tunku saja sebagai bapa kemerdekaan pun kita celebrate. Kita kena ingat bahawa Hari Malaysia 16 September pun kita celebrate. What does it mean by the celebration of birthday anniversary? Kita nak cerita to revitalize our ardent love. Kita nak nyatakan apa kita panggil memperbaharui semula kasih kita. Macam kita hari ini selawat Nabi SAW dalam solat tu memang banyak dah. Tapi kita untuk yang voluntarily, tatawuan, apa benda yang kita boleh buat? Sebab a'malul abdi ma bainal qabuli war raddi illa bis salati 'ala nabi. Amalan-amalan kita ni, baik solat, baik mengaji, baik puasa, zakat, haji segala macam. Kita cerita ke orang tak tanya kita ni haji ke tidak. Orang tak tanya itu. Pergi surau pun orang tak tanya. Semalam saya pergi surau. Allah, tarik cicak punya banyak lah. Sebab orang tak tahu sebab dia pergi surau ke tak. Dia dalam hati dia nak cerita pergi surau. Terkali imam tak datang lah kali. Aku imam, aku Bilal. Dah nak cerita ke orang. Dah fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Allah hapuskan macam begitu je. Pasal apa? Niat kita unjuk diri kita. Kalau kita boleh beribadah ni, seperti juga konsep kita bersedekah. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Kita terus cerita ke orang lah. Jadi kalau kita menyatakan, kalau kita encourage our fellow members, our fellow friends, untuk perbanyakkan salat, selawat ke atas Nabi. Sebab satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala, kan Allah suruh kita solat, puasa, zakat, haji. Mana Allah puasa, zakat, haji? Tapi Allah, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah SWT selawat ke atas Nabi. Kalau kita hari ini amal kita antara ditolak dan diterima, dan Allah akan terima selawat Nabi. Kan? Kalau kita katakan hari ini banyak teman-teman saya beritahu lah. Tapi bukanlah selawat untuk kaya. Ada orang beritahu dalam hentam saya kat TikTok saya lah. Dia cakap, apalah ustaz ni mengajar orang selawat untuk kaya, selawat Jibril. Itu kalau saya boleh disiplinkan diri. Macam saya selalu amalkan per day 1,500. Bukanlah saya nak suruh. Kalau tuan boleh buat 5,000, terserah. Saya kata. Sebab gini, Allah SWT pernah tanya Sayyidina Rasulullah SAW. Dia kata, ya Muhammad, kamu tahu tak cakra atau langit ni siapa punya? Kau punya ya Allah. Langit ni, bumi siapa punya ya Allah? Kau punya ya Allah. Seluruhan alam jagat raya ni siapa punya ya Allah? Kau punya ya Allah. Aku punya siapa punya ya Muhammad? Aku ni siapa punya? Nabi Muhammad SAW tak dapat menjawab, makanya menangis. Tapi Allah telah jawab, dia kata, wahai Muhammad, aku adalah milik kepada orang yang berselawat ke atasmu. Itu adalah satu inspirasi dan juga motivasi kita. Alah, kita apa benda nak selawat? Kita pergi Mekah, umrah, ialah ingat Nabi kan. Pergi Mekah kan main. Kadang-kadang kita ni dah jadi macam burung unta. Tak tahu burung ke mana, unta ke mana. Kan? Kadang pergi Mekah nampak alif lebay, lepas tu kita tengok masjid Quba, Masjid Nabawi, gini balik sini. Itu petandanya kita, dekatnya kita, kasih kita kepada Rasulullah. Rasulullah sebut apa? Aku ni datang untuk selamat. Kalau nak cerita pasal Maulid Nabi, panjang dia jadi ceramah kan. Jadi maksudnya saya beritahu, tugas hari ini kalau boleh, take home kita untuk for this program. Hari ini aku nak tanamkan rasa cinta istiqamah. Macam saya selalu amalkan selawat Nabi selepas Isyak 400 kali kan. Saya selalu amalkan. Untuk apa? Untuk apa-apa saja. Saya disiplinkan saja. Kan macam kata amalan lain, astagfirullah 100 kali. Itu saya amal astagfirullahaladzim.
kita bukan saya nak tunjuk kepada tuan-tuan. Jadi benda itu tapi saya amalkan. Jangan ada dalam YouTube semua ini selawat untuk kaya. Tak ada. Tak mahu dia gitu. Tapi kalau nama je dah sayang, semua dia bagi. Betul. Kita ni ada masalah. Antara penyebab kita, halangan kita dengan Allah Ta'ala tu kan dosa kita. Betul. Tapi yang boleh tolong kita, siapa dia pensyafaat kita? Dengan selawat saja Allah Subhanahu Ta'ala cinta kepada kita because kita cinta kepada kekasih dia. Jadi itu kan satu cakaran kita. Itu saja saya boleh ulas. Lebih banyak amalan, lebih ruang, lebih banyak ruang keberkatan itu untuk Betul, siap. Betul, insya-Allah. Jadi Ustaz, bila kita cakap ialah tentang zikir ni kan hari-hari sepatutnya kita berzikir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Nabi lah. Dan antara yang boleh kita kongsikan seperti yang Ustaz kongsikan tadi, iaitu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Maka hati itu akan lebih terang lah. Dan antara yang lain juga rezeki akan dekat dengan kita. Dan tapi janganlah pula sampai tak solat, duduk zikir je pula. Tak mahu lagi tu. Betul kan? Jadi apa yang boleh kita lakukan? Maksudnya ini adalah sebagai tambahan. Dan sebenarnya banyak lagi sebenarnya perkara yang akan kita dapat sekiranya kita dekatkan diri kepada Allah SWT dan juga junjungan Nabi Muhammad SAW. Kalau sebagai satu on the basis of motivate ourselves lah. Maksudnya kita nak cerita. Selain daripada solat, ibadah-ibadah yang wajib kita lakukan. Kalau kita tengok kenapa di-emphasizekan kepentingan solat. Sebab kita juga kata, kalau aku selawat dekat Nabi Muhammad SAW sekali, Allah selawat 10 kali. Ya ke? Sebab kita ni, orang mati pun tak pernah beritahu, susah kat bawah tu. Kau semayang lah, dia kata. Tak pernah, sebab orang yang dah pergi tak pernah cerita. Betul. Selawat pun, betul je. Tapi, dengan nama Allah, saya beritahu kepada sahabat-sahabat saya yang kesan daripada pandemik COVID-19. Dia kata, Ustaz, aduh, pening saya Ustaz, bayar rumah, kereta apa semua. Saya kata, duduk ni perbanyakkan selawat. Ya, selawat boleh buat. Orang tengah marah ni. Ya ke selawat? Saya kata, alam ni siapa punya? Allah punya. Kau siapa punya? Allah punya. Dia tahu tak nak buat apa? Sejenak hela nafas kita, kalau satu bulu roma pun dia boleh design, ini kan kamu pula. Oh, iya juga. Tapi sekarang dia kata apa sekarang? Testimoni yang paling kuat ada below 10 lah, yang orang berniaga. Ustaz, tak payah sponsor FB Ustaz. Dia kata, tak payah pergi TikTok. TikTok tu itu advancement of technology. Tapi saya tak salah cerita media sosial. Kita cerita, kamu jual barang-barang sunnah umpamanya. Dia kata, ya Allah, tak payah sponsor FB. Kalau Allah kata mahu, siapa kamu? Sebab kalau kita tengok macam mana Sayyidina Rasulullah, apa zaman dulu tak boleh buat medical center yang Jibril bagai nak kena buka dada Sayyidina Rasulullah. Teknologi masa tu nak ceritanya bahawa itu pun dah hebat. Kenapa zaman hijrah Allah private jet ni kan zaman dah moden. Apa Allah yang lain dulu? Allah yang sama kan? Betul. Mak, dia kata kau dengan Abu Bakar kau naik private jet, yang lain berjalan kaki. Tapi nak cerita bahawa Sayyidina Rasulullah ni adalah pemimpin. Dia bukan bos. Betul. Kalau bos you buat, kalau pemimpin kita buat. Tak apa kau pergi dulu, dia kata aku menyorok dulu dengan Abu Bakar kan. Itu maknanya kita nak bayang kepada kita. Sebab hari ni orang tak tiru sifat Nabi tu. Kita pergi motivasi, 18H, 28M. Itu mengarut je semua. Sidik amanah tabligh fatanah. If we can inculcate dalam diri kita, boleh cultivate within ourselves, sidik, kita benar. Jujur apa pun insya-Allah akan selamat. Kan? Amanah. Betul. Kita amanah ni sebab apa? Kalau orang percaya sekali dengan kita, sekali kita betray, orang susah. Tabligh kita menyampaikan perkara-perkara baik. Macam saya. Tu saya cerita sebelum kita on air tadi. Kenapa saya gila berlakon, kemaruk nak jadi popular ke? Tempat kamu duduk ni saya dah duduk dulu tahu. Betul. Saya tak mahu glamour, saya nak berdakwah jalan saya. Biarlah ustaz-ustaz lain ceramah di surau masjid. Di masjid pun paling kuat jenayah dia curi slipper, curi tabung, curi amplifier, PA system. Teman-teman artis ni, teman-teman sini, siapa nak sampaikan dakwah? Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun ila allazina amanu wa 'amilus solihat. Kamu bukan bersifat selfish ke nak masuk syurga seorang? Apa ustaz-ustaz yang masuk syurga? Sayyidina Rasulullah ni dah masuk syurga, Allah dah alpakan dia. Allah dah alpakan baginda. Tiba-tiba dia teringat, dia kata, umat aku ada lagi dalam neraka tu.
Dia boleh ingat lagi. Ini menunjukkan kita ni, dalam kita nak bawa sifat Nabi dalam diri kita, kita cuba imitate. Ya. Selagi mana kita boleh. Kita menyampaikan kebaikan, macam buat Selamat Pagi Malaysia, hari apa sekalipun, nyanyi kita sampai benda baik. Betul. Kan? Macam, dan fatanah, ada kecerdikan. Dan kenapa Nabi SAW tak jadikan dia tu orang ada PhD? Kalau kita tengok Sayyidina Hasan Al-Banna, kan? Mana ada Syekh Hasan Al-Banna, mana ada di PhD? Orang degree biasa je. Tapi ilmu ni kan, yu'til hikmata ma yasha. Allah nak bagi ilmu kepada siapa yang dia nak. Macam tu juga kita hari ni, Allah, kita kena tahu kasih kita kepada Nabi buat masa ni. Selain daripada itu, kita ikut sunnah-sunnah dia. Dan juga kita perbanyakkan selawat ke atas. InsyaAllah. Sempena dengan sambutan Maulid Rasul ini, Datuk, mungkin perkongsian dan juga nasihat kita boleh sama-sama kongsikan dan juga sama-sama kita ingat memperingati antara satu sama lain dulu. Ya. Sebenarnya gini, untuk kalau benar kita mengaku umat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita selalu mendawamkan selawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam saya lah umpamanya. Saya belajar bahasa Arab di Malaysia. Kadang-kadang ya Rasulullah kata dengan bifadli wajahi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta afsah man nataqa bidad. Ya Rasulullah, kamu ni adalah manusia yang fasih menyebut huruf dad. Sebab orang Melayu kan suka sebut dad. Arab ni ad-dad itu jadi pandaikanlah saya. Saya pandai juga bahasa Arab. Dia tak payah belajar mana. Tak payah belajar. Jadi kita nak tu tergantung kita apa. Sebab Rasulullah ni bukan untuk orang Arab aja. Macam kalau kita fikir dalam diri kita, dia bersifat untuk orang Arab saja. Sebab tu Allah SWT tak tinggalkan harta dan juga para putera-puteri baginda Rasulullah yang ada baka Ahlul Bait ini daripada baka Sayyidatah Fatimah. Itu saja. Kalau ada harta, mau berebut kita ni. Jadi sayang kepada Nabi, kita tunjukkan. Dawamkan selawat bukan saja sempena Maulid Rasul. Setiap hari, setiap ketika. Ya, insya-Allah. Bukannya terhenti pada hari ini saja tetapi diamalkan saban hari. Ya, Datuk, terima kasih Datuk. Bersama dengan kami insya-Allah dan juga kita harapkan agar perkongsian-perkongsian ini dapat memberi manfaat dan juga dapat kita berpesan-pesan kepada kebaikan dan juga kita jauhi daripada kemungkaran secara sama kita umat Islam dan juga seluruh masyarakat. Insya-Allah. Jadi sama-sama kita berzikir kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama moga Allah mengampunkan dosa-dosa kecil kita dan moga Allah terima amalan-amalan kita yang kita lakukan dan moga Allah mudahkan urusan kita untuk ke syurga Allah, insya-Allah. Saya kongsikan juga dan juga terima kasih kepada Datuk. Saya kongsikan juga daripada sumber Al-Rahiq Al-Maktum yang dikongsikan di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Semasa kelahiran baginda Rasulullah SAW, api di negara Parsi yang tidak pernah padam hampir selama 1000 tahun telah terpadam dengan sendirinya. Api tersebut merupakan api sembahan orang-orang Majusi. Maka benarlah baginda Rasulullah SAW merupakan obor alam yang menerangi kegelapan yang sedang dialami ataupun yang telah pun dialami oleh masyarakat sebelum ini, diteruskan sehingga pada hari ini, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, jangan lupa anda semua boleh terus saksikan sambutan Maulid Rasul selepas ini hanya di TV1 dan juga banyak perkongsian menarik pada esok hari untuk kami kongsikan kepada anda semua. Sekian daripada saya, Raja Sufia Raja Arif. Dan saya Ismail Adnan. Dengan itu, salam Maulid Rasul dan sama-sama kita kongsikan kebaikan dengan seluruh alam, insya-Allah. Kita akan kembali lagi selepas ini untuk siaran langsung Maulid Rasul. Berikan kepada Ustaz. Assalamualaikum.